Oke, salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita bertemu lagi dan kita akan teruskan di pembelajaran kita untuk subjek matematik tingkatan 5. So, kelas untuk hari ini kita akan baru masuklah untuk bab 5 dan ada beberapa yang kita akan pelajari dalam bab ini, yaitu ada 4 perkara penting. Yang pertama adalah kekongruenan. Oke, ada 4 perkara penting. Yang pertama yang kita akan belajar adalah kekongruenan. Lepas itu kita akan belajar juga apa itu pembesaran, kemudian gabungan, transformasi, dan juga yang terakhir teselasi. Tetapi untuk hari ini kita akan fokus kepada satu topik, yaitu yang paling atas, yaitu kekongruenan. Ya. Kita akan fokus di sini untuk hari ini. So, sebagai pengenalan bagi bab 3, di sini kita lihat dahulu ada beberapa istilah yang kita akan kita akan pakai, atau beberapa istilah yang kita akan gunakan dalam bab 5, yaitu seperti mana yang terpapar pada screen inilah. Tetapi untuk hari ini kita hanya akan ambil yang ini saja, kekongruenan. Hanya itu yang kita akan bincangkan. Apa itu kekongruenan? So, sebagai permulaan, kita tengok dulu apa standar pembelajaran yang kita perlu capai, yaitu standar pembelajaran kita ialah membezakan antara bentuk yang kongruen dan bukan kongruen. So, dua perkara yang kita ambil kisah ialah kita perlu bezakan dia berdasarkan kepada sisi, dan juga sudut. So, sisi sepadan, sudut sepadan. Itu yang kita akan bincang mungkin lebih dalam lah. So untuk meneruskan, first kali coba kita perhatikan gambar raja yang dipamerkan di sini. Gambar yang pertama, 2 keping jubin. Di sini, ini 2 keping jubin. Kemudian yang kedua, kita paparkan juga menara berkembar Petronas. Coba kita tengok baik-baik 2 raja ini. Coba cari apa yang kita boleh katakan, apa yang kita boleh ulas tentang raja ini. Kemudian tambahan lagi satu ialah ini gambar kereta. Cuma kita akan tumpukan kepada tayar depan dan tayar belakang. Itu yang kita tumpukan. Kita bukan tumpu kereta itu. Kita tumpukan kepada tayar depan dan tayar belakang. Itu yang kita tumpukan. So, bagaimana kita mengulas dari segi size dan bentuk bagi pasangan objek ini? Size dia macam mana untuk jubin? Size dia, bentuk dia macam mana? Untuk menara, size dia macam mana? Bentuk dia macam mana? Dan untuk tayar pula, size dia macam mana? Apa yang Anda boleh katakan dengan size? Bentuk dia macam mana? So, daripada pemerhatian, juga pasti, apa yang kita boleh katakan ialah pasangan objek pada raja ini, pada tiga raja ini, dari segi size dia mempunyai size dan bentuk yang sama. So, setiap objek itu mempunyai size dan bentuk yang sama. Untuk jubin A sama dengan bentuk jubin B. Kalau ini coba katakan sebagai A, ini sebagai B. So, bentuk jubin A sama dengan bentuk jubin B. Size jubin A sama dengan size jubin B. Begitu juga dengan menara Petronas. Size dan bentuk menara Petronas di bagian kiri sama dengan size dan bentuk menara Petronas di bagian kanan.
Kalau kita rujuk pula ini, size tayar depan dengan size tayar belakang adalah sama. Bentuknya pun sama, cuma kedudukan adalah berbeza. So, bila kita merujuk kepada size dan bentuk yang sama, itu kita katakan objek tersebut adalah congruent. Oke, so congruent ini ada dua. Ada dua sifat yang kita ambil, yaitu yang pertama size, yang kedua bentuk yang sama. So, adakah itu saja size dan bentuk yang sama? Oke, kita teruskan penerokan. Apakah ciri-ciri yang digunakan untuk mengenal pasti dua objek itu adalah congruent? Apa ciri-cirinya? Betulkah size atau bentuk saja? Oke, itu persoalan. Biar kita tunggu sebagai persoalan. So, kita teruskan. Oke, kita tengok untuk mobilisasi minda ini daripada buku teks. Oke, cikgu stop sharing dulu yang ini. Cikgu suka sharing untuk yang ini. Oke. So, coba kita tengok dahulu. Di sini ada sebenarnya 3 poligon. Ini poligon yang utama dilabelkan sebagai A, B, C, D. Ini adalah poligon yang kedua. Dan ada lagi satu poligon yang disembunyikan di sini. Itu ada poligon yang ketiga, tapi ini kita teruskan sembunyikan dahulu. Oke, kita teruskan sembunyi. Oke. Oke, tadi tidak ter-share kan? Oke, so kita bermula semula. So dalam mobilisasi minda ini sebenarnya ini satu paparan, link dia kita ambil daripada buku teks juga. Di sini kita ada 3 poligon sebenarnya, poligon 1, poligon 2, dan poligon yang ketiga. So yang ini adalah poligon yang ketiga. Oke, so ini kita sembunyikan dahulu. Kita tengok dulu poligon pertama. Ini cikgu namakan sebagai poligon A. Ini adalah poligon B. So, kita kaitkan dia dengan kekongruenan. Kekongruenan sebenarnya ada 2 syarat utama kan. Pertama, dia mempunyai bentuk yang sama. Yang kedua, dia size yang sama. Oke, so apa ciri dia? So, kita tengok. Bila kita tengok yang E, ini segitiga yang pertama, yang E kita katakan, yang berlabel, ini segitiga B yang tidak berlabel lah. Oke, so kalau kita tengok, adakah dia mempunyai bentuk yang sama? Adakah poligon E adakah poligon E dan poligon B ini adalah congruent? Apa yang kita perlu pertimbangkan untuk menentukan kedua-dua objek ini adalah congruent? Oke, kita tengok. Cikgu putarkan dia supaya kita nampak. Ya. Sekarang 2 objek ini dia mempunyai bentuk yang sama. Satu kemahiran yang kamu perlu tahu ialah bagaimana kita menentukan sisi dan sudut yang sepadan. Itu yang first, ini yang cikgu mau tunjukkan. So, kalau kita tengok sini, kalau dalam keadaan orientasi yang sama, senang kita untuk menentukan dia punya sisi yang sepadan. Contohnya CD ini adalah sepadan dengan yang ini. Ini sudah pasti. CD dia sepadan dengan ini. Dari segi panjang pun kita 6.39, 6.39. Ini mudah kalau pada orientasi yang sama. Tetapi kalau dia begini, mungkin ada sedikit kesukaran untuk kita mengenal pastilah kan. Tapi kita masih boleh mengenal pasti berdasarkan kepada panjang sisi. Oke, juga kembali. So, congruent itu macam mana? Oke, ada 2 syarat sebenarnya. Satu, kita berpandukan kepada sisi.
semua sisi sepadan mesti sama panjang. Maksudnya CD sama dengan ini. Oke, panjang CD ini tiada label lah, adalah sepadan dengan yang ini 6.39. 4.53 sepadan dengan 4.53 di sini. 2.98 ini pun sepadan. 2.98 B itu 4.22, ini pun 4.22. Okey. Kalau sisi sepadan kalau sisi sepadan adalah sama panjang, dia sudah masuk sifat untuk kongruent. Tapi ada dua lagi syarat dia. Syarat yang kedua ialah sudut. Sudut yang sepadan. Okey, yang merah dengan yang merah. Yang silver dengan yang silver. Okey, yang biru dengan yang biru. Kalau kita tengok nilai sudut dia adalah sama, maka kita katakan bahwa objek A, kali ini kata sebagai A, dan objek B ini adalah kongruent. Kalau kita buat pun dia begini, okey. Kongruent maksud dia kalau kita kasih tindan dia begini, dia mempunyai sudut panjang sisi sepadan yang sama. Okey, harap itu difahami. So, kita tengok pula yang ketiga. Ini bagaimanapun kita tarik nih, macam mana pun kita ubah bentuknya, kita buat dia akan ikut jugalah. Okey. Di sini kita akan tahulah di mana dia yang sepadan tidak sepadan ya. Okey. So, kita tengok pula yang kedua. Ini cikgu sembunyikan dahulu. Kita ambil pula yang ini. Okey. Adakah bentuk yang tanpa warna dengan ada warna? Okey. Yang A itu tiada warna. Hari ini kita sebut sebagai C lah. Adakah dia mempunyai bentuk yang sama? Adakah poligon A dan C ini mempunyai bentuk yang sama? Kalau kita lihat, cikgu buat dia begini. Wow, macam sama. Oh, sama kan? Dia bentuk yang sama. Tetapi adakah pasangan objek ini adalah kongruent? So, untuk mengenal pasti sama ada dia kongruent atau tidak, kita kena cek setiap panjang sisi yang sepadan. Itu yang first. Yang kedua, setiap sudut yang sepadan. So, kalau kita tengok CD sepadan dengan yang dilabelkan di sini. Ini sepadan, tetapi panjang dia sama atau tidak? Ini 6.39, ini 6.67. Dia berbeza. Okey, ini sepatutnya sepadan dengan ini. Tapi nilai dia 4.53 untuk yang A, yang C 4.93. Tidak sama. Kemudian di sini ini biar dia sama, AB 3.71, ini pun 3.71. BC 3.37, ini pun 3.37. Okey. Dua sisi ini sama panjang. Dua sisi yang sepadan ini sama panjang. Tetapi dua sisi adalah berbeza. So, adakah dia masih kongruent dari segi panjang sisi? Okey, yang kedua yang kita boleh tengok ialah dari segi sudut. Sudut sepadan. Okey. Kita tengok di sini sudut B dengan sudut di sini. Ini sudut sepadan dia ini sama 149.919, 4.19. Tapi bila kita tengok sudut yang kedua, ini 56.02. Di sini 59.02. Sudut yang ketiga 75.29. Ini 70.29. Sudut yang keempat 79.49. Di sini 81.49. Okey. So, di sini kita boleh simpulkan bahwa objek A dengan C ini bentuknya sama, tetapi dia tidak kongruent. Okey, harap itu dapat difahami. Kita teruskan kepada slide kita yang sebelum ini. Okey, kita sudah sampai di sini kan, Adik? Okey, sebentar. Okey. So,
hasil daripada mobilisasi mindah tadi, kita mendapati bahwa dua poligon yang kongruent dia mesti mempunyai ukuran yang sama pada panjang sisi yang sepadan. Oke, so untuk dua poligon tadi, kalau dia adalah kongruent, dia mesti mempunyai ukuran yang sama pada panjang pada sisi sepadan. Ukuran yang sama panjang pada sisi sepadan. Oke, itu. Kemudian sudut dia pun mesti sama. Ukuran yang sama pada sudut sepadan. Oke, itu dia punya syarat. So, kita tengok di sini. Tadi sudah kita ketahui bahwa dua poligon yang kongruent dia mesti mempunyai ukuran yang sama pada sisi sepadan dan sudut sepadan. Maksudnya apa? Kalau kita tengok pada raja ini, pada sisi 4A, B, C, D, dan P, Q, R, S. Oke, A, B, C, D, P, Q, R, S. Oke, P, Q, R, S. Jadi dia katakan ini adalah kongruent. Syarat untuk kongruent, first, kita tengok pada panjang sisi sepadan. Ini syarat pertama. Ini panjang sisi sepadan. So, kalau kita lihat pada raja, panjang AB ini, A ke B, dia sepadan dengan yang mana? Yang ini adalah sepadan dengan, pada sini, dia sepadan dengan yang RQ. RQ. Ini sepadan. So, AB ini RQ. BC sepadan dengan QP. So, kalau kita tengok, ini AB, BC. Yang ini pula, AB dia sepadan dengan RQ dan QP. Nampak? Kemudian, DC, dia sepadan dengan PS. DA sepadan dengan SR. Oke, itu sisi yang sepadan. Bentuk sama, sudut pun sama. Oke, bentuk dia sama, oke. Yaitu panjang sisi ini semua sama, sama panjang. Kemudian sudut juga, sudut BAD. BAD, selalunya kita akan ambil yang di tengah-tengah nih, dia merujuk kepada bucu yang di tengah-tengah. So, kalau disebut BAD, sudut BAD, ini kita rujuk yang ini. Jangan silap. Oke, ini adalah sepadan dengan QRS. QRS di sini. Oke. So, ini adalah sepadan. Ini E dengan R itu sepadan. So, kalau dia adalah kongruent, nilai-nilai sudut yang sepadan adalah sama. So, ini syarat yang kedua. Oke, boleh paham setakat ini? So, kena ingat untuk mengenal pasti sama ada dua objek itu kongruent atau tidak. Yang pertama kita kena lihat pada panjang sisi yang sepadan. Yang kedua kita kena lihat pada sudut yang sepadan. Oke, kita teruskan. Sebagai contoh, ini contoh. Tentukan sama ada setiap pasangan raja yang berikut adalah kongruent. Adakah ini cikgu labelkan ini segitiga ABC kongruent dengan PQR? Itu persoalannya. So, kita tahu bahwa untuk dia kongruent, kita ada dua syarat. Syarat yang pertama tadi ialah panjang sisi sepadan adalah sama. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
sudut sepadan adalah sama. Oke, so first kita tengok dululah kepada panjang sisi antara segitiga ABC dengan PQR. Kita tengok 12 ini dia sepadan dengan 12 yang ini. Oke, sebab untuk congruent yang penting panjang sisi sepadan sama, sudut sepadan sama. Kedudukan kita tidak ambil kira. Orientasi dia macam mana kita tidak ambil kira. Oke, so ini 12, ini 12. Jadi yang sepadan 5 di sini. Ini pun 5. Oke, kemudian pada raja PQR di sini dia sudah bagi 13. Oke, ini sudah dia bagi 13. Sekarang kita perlu cari, betulkah ini juga dapat 13? Kalau dapat 13, dia sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu panjang sisi sepadan yang sama. So, macam mana mau cari CB? Di sini kita gunakan teorem Pythagoras. So, di sini juga sudah ada penyelesaiannya, yaitu panjang BC ialah hasil tambah dua sisi yang pendek dipuncak kuasakan. Maksudnya 5 kuasa 2. Sebab ini adalah hipotenus. Ini hipotenus, dia bertentangan dengan ini. Bertentangan dengan satu yang bersudut tegak, bersudut tepat. Oke. So, yang ini adalah hipotenus. So, untuk cari panjang hipotenus atau BC, kita akan cari hasil tambah 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2, yaitu 5 yang ini tambah 12 kuasa 2 yang ini. Kita akan dapat 169, kemudian kita puncak kuasakan, kita akan dapat 13 cm, yaitu BC sama dengan RQ. So, ini sama panjang. Oke. Syarat pertama sudah dipenuhi, yaitu panjang sisi sepadan adalah sama. Macam mana dengan syarat yang kedua? Sudut sepadan adalah sama, betulkah? Sudut sepadan adalah sama, oke? Sudut sepadan E adalah sepadan dengan E sepadan dengan P, oke? Q dia sepadan dengan C. Sebab sini pun 22.6, di sini pun 22.6. Sini tempat dia. Oke, adakah B sama size sudut dia dengan R? So, macam mana kita mau kira di sini? Itu demi persoalan. So, senang saja. Untuk kira di sana, kita hanya tolakkan 180, sebab untuk satu segitiga hasil tambah sudut pedalaman, yaitu sudut R tambah sudut P tambah sudut Q, bila kita tambahkan bagi semua segitiga, dia akan memberi nilai 180. So, untuk dapat R, simpel saja kita tolak saja. 180, oke, yaitu PRQ. Oke, jangan lupa, coba balik tekankan. Ini, kita merujuk kepada R di sini. Oke. So, PRQ adalah sama dengan 180. Ini memang jumlah sudut pedalaman. Ini jumlah sudut pedalaman. Pedalaman segitiga. Dia memang 180. Semua segitiga, dia semua 180. Oke, betullah kita ambil 180, tolakkan dengan 90 sudut di sini. Dan 22.6 sudut di sini. So, kita dapat 67.4. Oke, seharusnya sudut di sini 67.4, yaitu sudut PRQ adalah sama dengan sudut ABC. Maka, bila kita tengok sama ada, tentukan sama ada pasangan raja berikut adalah congruent. Kalau kita lihat ukuran semua panjang sisi sepadan dan sudut sepadan adalah sama. Kalau dia sama, kita boleh simpulkan bahwa kedua-dua raja itu adalah congruent. Oke, harap itu dipahami. Oke, kita teruskan
ke contoh yang kedua. Oke. So, kita tengok contoh yang kedua, B. Sama juga soalan dia masih sama, tentukan sama ada setiap pasangan raja yang berikut adalah kongruent. So, kita tengok bentuk yang pertama, yaitu A, B, C, D, E, F dengan U, P, Q, R, S, T, U. Oke. So, kita tengok. Untuk bentuk yang ini dari segi sudut dia confirm sudah sama lah. Tapi sini yang kita boleh bezakan ataupun kita boleh cari penyelesaian dia adalah menggunakan panjang sisi. So, cabaran yang pertama ialah mencari mana sisi yang sepadan. Sebab orientasi untuk objek ini adalah berbeza. Okey. So, kita kena tengok dahulu ini yang ini adalah sepadan dengan yang mana? FA dia sepadan dengan UT. Okey, ini sepadan. FA dia punya padanan adalah UT. Panjang dia pun ngam-ngam sudahlah. Ini FA juga 10, UT juga 10. Okey, kalau kita tengok FA sama dengan UT sama dengan 10. Itu yang kita nampak, panjang dia. Okey. Yang ini sepadan dengan mana? Ini AB adalah sepadan dengan UP. Okey. So AB dia punya panjang ialah 8. UP dia tidak bagi. UP macam mana cara? UP panjang dia ialah kita harus tambah 4 tambah. Okey, panjang di sini berapa? Panjang di sini kita tengok dengan panjang yang ini. Yaitu 3. 4 tambah 3 ini adalah sama dengan 7. So, di sini kita sudah dapat A, B tidak sama dengan U, P. Oke. So, sebenarnya kalau kita sudah dapat satu pun kita tahu sudah bahwa raja ini tidak kongruent. Oke. Dan kita boleh banding lagi lah dengan panjang sisi yang lain. Contohnya BC. Ini BC dia sepadan dengan PQ. Oke, ini 3 lah. Macam mana cikgu tahu 3? Sebab kita ada tanda ini. Oke. CD sepadan dengan QR. CD berapa ini? CD. Oke. QR kita tahu sudahlah. Jadi ada raja di sini. QR adalah 4 cm. Tapi CD yang sepadan dengan dia, CD adalah kita akan tolak AB tolak 3. 8 CD adalah 8, yaitu panjang AB. Kita tolakkan dengan panjang FE. Tolakkan dengan 3. Ini kita dapat 5. Oke. So, di sini kita nampak. QR tidak sama dengan CD. Sini ada 2 perbezaan. Oke. 2 perbezaan dari segi panjang sisi yang sepadan. So, jawabannya apa? Kita akan dapatkan, oke. Kedua-dua raja itu bukan kongruent. Oke, harap dipahami yang ini. Dia bentuk sama, tetapi panjang sisi sepadan tidak sama. So, kalau panjang sisi tidak sepadan tidak sama, maksud dia kedua-dua raja itu tidak kongruent. Oke, harap ini dapat menambahkan kepahaman Anda. So, kita teruskan ke contoh C. Di sini, tentukan sama ada setiap raja yang berikut adalah kongruent. Oke, di sini ada 2 yang terlibat. Kedua-dua syarat itu terlibat. Syarat yang pertama ialah panjang sisi sepadan sama. Sama, oke. Syarat yang kedua ialah sudut
sepadan, sama. Oke, so kita bermula dengan yang satu lah. Tapi kita kena pasti dulu. Yang mana yang sepadan? So, kalau kita tengok di sini pada raja ini, kita boleh nampak bahwa DA, dia sepadan dengan RQ. Oke, kita boleh tengok pada rajah inilah, DA sepadan dengan RQ atau QR. DA sepadan dengan, kita letak QR lah. Oke. Oke, cikgu ambil, dia sebenarnya boleh juga. RQ pun boleh. Cuma kita ambil, ini pun AD sepatutnya, tapi tak apalah. DA sama dengan RQ. RQ. Oke, cantik sikit. Oke, panjang dia adalah 7 cm. Oke, mana lagi yang sepadan? DC, dia sepadan dengan RS. DC, dia sepadan dengan RS, yaitu juga adalah 8. Oke, kemudian AB sepadan dengan QP. AB sepadan dengan QP, yaitu 9. Oke, so yang terakhir. BC, adakah dia sepadan dengan PS? Sedangkan di sini tidak bagi kan? Dia tidak bagi dia punya panjang berapa, tapi kita boleh tengok pada tanda ini. So, di sini juga adalah 8. Ini pun sama. Ini sama dengan ini. So, ini juga adalah 8. So, kita nampak bahwa BC adalah sama dengan PS, ini adalah sama dengan 8. So, daripada sini kita sudah dapat bahwa dia sudah memenuhi syarat yang pertama, yaitu panjang sisi sepadan adalah sama. Oke, panjang sisi sepadan adalah sama. Yang kedua, selepas panjang sisi yang sepadan, kita akan tengok pula adakah sudut sepadan adalah sama. So, sudut E, dia sepadan dengan sudut Q. Oke, yaitu sudut DAB adalah sepadan dengan sudut PQR, yaitu ini sama, ini sepadan. Kemudian kita tengok sudut SPQ yang ini adalah sepadan dengan CBA. Ini sepadan. Oke. Kemudian yang seterusnya, ini sepadan dengan yang sini kan? Ini yang sepadan. Cuma ini dia tidak bagi nilai. So kita kena carilah nilai itu. Tapi ini kita tahu lah, ini 90, ini 90, ini 83. So di sini tidak bagi nilai. Sudut D itu sepadan dengan sudut R. So kita ada dua pilihan. Sama ada mencari sudut bagi D atau sudut bagi S. Oke. Kedua-dua dia akan memberi jawaban yang sama, dia akan membawa kepada jawaban ataupun kepada syarat yang sama, itu sudut sepadan sama. So kalau katakan kita ambil yang D, so di sini berapa? Oke, kita tahu sepatutnya kalau dia congruent, ini sepatutnya dia jadi yang ini, sebab ini adalah sepadan. D dengan R ini adalah sepadan. Sepatutnya CD pun 97, tapi betulkah 97? So kita kira lah dia. So kita akan ambil oke, sudut EDC. EDC. D. Ini D ya. Tengah-tengah. Diapit, kita merujuk kepada bucu D. EDC ialah 360 derajat. 360 ini dari mana? 360 ialah hasil tambah sudut pedalaman bagi satu segi 4. Oke. So, di sini sudut D tambah sudut C tambah sudut B tambah sudut E, hasil dia adalah 360. Sebetulnya kita akan tolak 360
tolakan dengan 90 yang ini, tolak dengan 83 yang ini, tolak dengan 90 yang ini. So, bila kita tolak, kita akan dapat 97 derajat. So, sudut ADC di sini adalah 97 derajat. Dia adalah sepadan dengan sudut R, itu juga adalah 97. So, daripada ini kita tahu bahwa untuk pasangan objek ini, dia sudah memenuhi syarat yang pertama, panjang sisi sepadan sama, dan juga memenuhi syarat yang kedua, yaitu sudut sepadan adalah sama. So, ukuran sama panjang sisi sepadan dan sudut sepadan. Oke, dia adalah sama, maka kedua-dua raja ini adalah kongruent. Oke, harap boleh pahami. Kita ke contoh yang ketiga, keempat ya. Oke, so kita tentukan sama juga. Tentukan sama ada setiap pasangan yang berikut adalah kongruent. So ini melibatkan segitiga ABC dengan PQR. So ini adalah segitiga sama kaki ya. Tanda ini maksudnya sini pun 8 lah. Kalau ini 8, ini pun 8. Oke. Kemudian kalau sama kaki sebenarnya sepatut dia, kalau dia sama kaki, kalau sini 70, di sini pun mesti 70. Dia sama. Kalau sama kaki dia akan 70 juga. Dia akan sama di sini ya. Yang ini pula, ini pun dia mesti patutnya sama. Oke. So, kalau kita kira berapa sudut di sini? Sudut ACB. Sudut, coba buat sini lah. Sudut ACB. Nilai dia berapa? Macam mana mau kira? 180 tolak 70 tolak 70. Oke. Kalau dikira dapat berapa itu? Ataupun kita boleh kira juga sudut di sini. 180 tolak 50. Oke, kalau kita mau cari sudut sinilah, bagi 2. Oke, so kita tengok ACB 180 tolak 70 tolak 70, kita dapat 40 derajat. Oke, so sama ada kita mau cari sudut di sini pun boleh, atau kita cari sudut di sini. So kalau kita tengok di sini, dari segi panjang sisi AC dengan CB sama sudah. Tapi bila kita tengok sudut sepadan, semua berbeza. Kalau sini berapa nih sudut dia nih? Di sini sudut dia kalau kita kira ini 180 tolak 50, kemudian kita bahagi 2. Oke, so bila untuk satu segitiga begini, kita akan bandingkan sudut yang sepadan. C ini adalah sepadan dengan P. Ini yang sepadan. Oke. Itu sepadan. Kalau kita lihat sini sudah 40, sini sudah 50. Sudut sepadan tidak sama. Maka kita katakan kedua-dua raja itu bukan kongruent. Oke, harap itu lebih mudah. Oke, so sebelum kita mengakhirkan kita punya kelas pada hari ini terdapat tip. Oke, coba pahami, baca dengan intonasi ataupun baca dengan hati yang betul. Jika terdapat satu daripada panjang sisi sepadan atau sudut sepadan tidak sama. Nah, satu daripada panjang sisi sepadan ataupun satu daripada sudut sepadan yang tidak sama antara dua bentuk, maka kedua-dua bentuk itu bukan kongruent. Oke, so itu tip dia. Sama ada satu saja sisi sepadan tidak sama panjang, dan ataupun satu sudut sepadan tidak sama size dia, maka kita katakan bahwa kedua-dua bentuk itu bukan kongruent. Oke, dan untuk segitiga, oke, ini ada beberapa tips segitiga ABC dan PQR. Oke, segitiga ABC dan PQR yang kongruent dapat ditulis sebagai tengok simbol ini. So kalau jumpa dalam exam simbol itu maksud dia itu adalah kongruent. Macam mana mau tulis tuh? Dia ada ombak sedikit, kemudian dia ada garis di bawah.
Oke, itu untuk segitiga. Itu maksud dia kongruent. So, kongruent membuat maksud dia mempunyai panjang sisi sepadan yang sama dan size sudut yang sepadan adalah sama. Asal ada satu sisi tidak sama, sisi sepadan tidak sama, maka dia tidak kongruent. So, untuk kelas terakhir ini, cikgu minta kamu buat ini adalah ada pada buku teks tingkatan 5, latihan gendiri 5.1. So, juga akan minta kamu buat untuk soalan 1 dan soalan 2. Di sini soalan 1 dan soalan 2. Nanti kita akan bincangkan dalam sesi pembelajaran seterusnya. Oke. So, hanya itulah untuk yang divisi kita hari ini. Semoga boleh memahami ataupun menambah ilmu Anda dengan lebih baik. So, itu sahaja. Kita akan berjumpa lagi di sesi yang lain. Terima kasih.